Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini cikgu akan menyediakan bahan pembelajaran bagi bab 5 rangkaian dalam teori graf. Kalau awak nampak situ ada part 1, ada beberapa bahagian dalam 3 bahagian kalau tak silap. 4. Bab ini tidak ada dalam KBSM sebelum ni. Ini adalah topik baru bagi KSSM dan cikgu pun perlu belajar semula. Semoga video kali ini bermanfaat bagi semua pelajar, terutamanya pelajar sekolah menengah sains Pakatan Datuk. Standard pembelajaran yang pertama iaitu mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Yang pertama sekali, apakah kaitan antara rangkaian dengan graf dalam teori graf? Tidak sama dengan graf yang kita belajar sebelum ini, kita lukis piktograf kan? Tapi persamaan dari segi garis lurus. Kalau kita lukis garis lurus, kita mesti ada plot dot, kita cross, kita sambung-sambung kan? So kita lihat definisi sedikit. Graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Ialah kita ada plotting koordinat, kita sambung-sambung. Jadilah graf kan? So, dalam bab kali ini berbeza sedikit lah. Kita punya graf ni ada bentuk, pelbagai bentuk lah ya. So ini contohnya, salah satu yang contohnya ya. Kita akan kenal dia punya karakteristik. Yang pertama bintik. Bintik yang dot hitam ni kita dikenali sebagai bucu. Manakala yang garisan yang mengaitkan antara dua bucu tadi kita kenali sebagai tepi. Tadi kita lihat definisi graf, sekarang definisi rangkaian pula. Rangkaian ni adalah sebahagian daripada graf. Di mana bucu dengan tepi tu ada sifat-sifat dia tersendiri. Sekarang ni dari segi ayat mungkin awak tak jelas. Kita akan lihat contoh selepas dia, sangat mudah. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Ini berbeza dengan graf fungsi yang awak telah pelajari, di mana fungsi mestilah hubungan satu kepada satu ataupun banyak kepada satu. Bezanya teori graf kali ini struktur data rangkaian. Bila dia rangkaian, dia melibatkan banyak kepada banyak. Kita lihat contoh selepas ini. Contoh yang pertama, rangkaian pengangkutan darat. So boleh lihatlah kita kadang kita boleh wakilkan bucu. Bucu itu kita boleh wakilkan kawasan, pekan, bandar ataupun bangunan, di mana tepi itu jalan raya lah, misal kata lebuh raya, landasan kereta api kan. Next, rangkaian sosial. Kita punya rangkaian sosial, semua orang ada media sosial kan. Rangkaian sosial contohnya bucu kita boleh wakilkan guna individu, mungkin kumpulan ataupun organisasi. Di mana tepi itu jenis hubungan dia, kawan ke, rakan sekerja ke, ataupun keluarga. So informasi ni ni sebenarnya daripada buku teks lah, boleh baca dekat buku teks juga ya. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kenali tata tanda graf yang kita akan gunakan dalam bab ini. Mari lihat di sini. G ini, tengoknya huruf besar. G huruf besar mewakili graf. V kecil, bucu. So bahasa Inggeris dia vertices kan. Vertices tu plural lah. Kalau vertex tu singular. Ataupun bintik itulah V. E, H, tepi ataupun garis ataupun lengkung. D, darjah. Berapa darjah kita punya graf tu? Degree. Dan ini adalah simbol notation, summation. Jumlah. Kita akan lihatlah penggunaan dia selepas ni. Kita macam ada penggunaan set sedikit dalam bab kali ini. Tengok ya, set pasangan tertib. Itu bagi graf. Ialah graf, kalau ada pasangan tertib tu koordinat kan. Kali ni kita guna V, E. V besar, E besar. Sebab kita nak tunjukkan V itu adalah set bagi bucu, E adalah set bagi tepi. Ni ya. V ialah set bintik atau bucu. Contohnya kita ada bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga dan seterusnya. Dan E ialah set tepi ataupun garis yang dia mesti menghubungkan sepasang bucu. So kalau kita ada V1, V2, penghubung dia mesti ada satu tepi. So ini adalah pasangan bucu. Kalau kita lihat A1, B1 ni pasangan bagi sisi yang pertama.
Jangan panik, nampak macam susah rumit kan, tapi tak ada apa-apa pun. Lepas ni kita lihat contoh, awak akan rasa lebih mudah. Okay, di darjah ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okay, kita try untuk brain dulu maksud-maksud ni semua, tapi tak payah panik. Ingat satu ni, ingat je ya. V vertex bucu, okay. E tepi, D darjah. Dah cukup, tak payah pening-pening. Itu sahaja, yang lain ni pengenalan lah. So, yang paling penting sini 2 kali bilangan tepi. Semua darjah bagi kita punya graf kali ini adalah 2 kali bilangan tepi. Ini dia punya rumus. Ya. Tengok ya. Jumlah darjah bagi semua tepi, dimaksud dia summation of degree for all vertex. Okay, so jumlah darjah sama dengan 2 kali H. Okay, 2 kali tepi. Di mana V kecil ini merupakan unsur bagi V besar. Inilah set bucu kita. Okay. Okay, kita lihat kepada graf mudah. Awak akan awak belajar ni salah satunya adalah graf mudah. Kita akan guna pakai kita punya notation tadi itu. So, graf mudah ni graf yang tidak mengandungi gelung. Kalau gelung bulat. Okay. Berbilang tepi pun tak ada. Berbilang tepi tu maksudnya dia ada 2 cara untuk pergi ke bucu. Contoh kita punya bucu ni, bucu sana kita ada 2 cara. Kita boleh tepi sini, kita boleh ke tepi sini. Macam itulah. Okay, bilangan darjah tu still 2 kali bilangan tepi. Tetap itulah dia. Okay, kita lihat contoh ya. Okay. So contoh kita yang pertama, berdasarkan graf mudah di sebelah, kita kena tentukan V dia apa. Bilangan, okay, NV kita baca dalam bab set NV adalah berapakah bilangan unsur dalam set V. E tepi kita, H, dan berapakah bilangan unsur dalam set E, dan seterusnya bilangan darjah. Sangat senang, okey. Jangan peningkan dengan yang rumus awal. Tengok ya, kita labelkannya. Kita ada V1, okey, bucu yang pertama. Kita ada bucu yang kedua. Next, bucu ketiga, bucu keempat, bucu kelima dan bucu keenam. Betul? Ada 6 bucu So kita pun tulislah kita punya jawapan macam ni. Okey, V kita adalah, okey, kita akan gunakan tata tanda set. Wajib guna curly bracket macam ni sebab V besar ni, tengok V besar, okey. Itu mewakili set. Set kita kena guna curly brackets. So, kita ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. Okey, maafkan dua language. Cikgu memang ada 2 kelas kan. So, harap jangan ada komplain lah. Okey, semoga faham lah. So, kita punya jawapan akhir V kita adalah, okay, kita tak akan biar jawapan kita V1, V2. Kita akan tulis apa yang ada pada graf yang soalan beri. Graf tu beri awak bucu V1 adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita kena buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, kita kira. Okay, ini adalah set bucu. Next, kita kira NV. Ada berapa? Ada 6 bucu. So, jawapan kita bilangan unsur bucu adalah 6. Okay, ini adalah bilangan bucu. Seterusnya kita lihat kepada soalan B pula melibatkan E, iaitu tepi. Okey, kita tengok, kita labelkan setiap tepi menggunakan label E. Okey, yang pertama ni E1, yang kedua E2, next E3, E4, E5, E6, E7. Okey. Tidak ada masalah awak nak label E1 dekat sini pun tak ada masalah. Okay, E1 dekat sini pun tak ada masalah. Tak ada masalah semua itu. Yang penting nanti jawapan kita akan tetap sama. Okay. Lihat penyelesaian penulisan dia macam mana. Right. So, E adalah E1, E2 sehingga E7. Tapi kalau biar jawapan macam ni, salah. Okay. Kerana bukan ini bentuk jawapan yang kita nak. E itu adalah tepi kan. Tepi ini kita kena tulis gunakan set pasangan bucu. Maksudnya untuk E1 ni siapa dan siapa, bucu mana dan bucu mana. Kita kena tulis ikut set tu, set pasangan bucu macam ni lah. Okay, E1 adalah 1, 2. Okay, kita buat dalam kurungan. Tengok yang ni curly bracket, yang ni kurungan biasa. 1, 2. And then koma lagi. Okay, memang banyak koma tapi harap jangan koma. Okay, next tengok ya, E2. E2 adalah 1 menghubungkan 5. 1,5. E3, 2 yang menghubungkan 3. 2, 3. E4, 2 yang menghubungkan 4. So, 2, 4.
I5 pula, 3 menghubungkan 4, 3, 4. Next, 5 menghubungkan 4, 4, 5. Okay. Dan 5. Tidak ada masalah sekiranya awak tulis 2, 1, 5, 1, 3, 2. Terbalik misal kata. Tidak ada masalah. Kerana dia tidak spesifik arah lagi buat masa ini. Tidak ada arah kan? Tidak ada anak panah. Tak ada masalah. Okay? So, awak boleh buat terbalik pun tak ada masalah. Contoh 5, 6, awak tertulis 6, 5. Still betul. Tidak ada masalah. Okay, ini adalah jawapan dia. 1 markah di sini. Next, kita nak, ini set pasangan bucu ya. Dan bilangan unsur dalam set E. Kita kira lah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang. So, jawapan kita 7. Awak boleh tengok daripada atas ni, ada E7. So, 7 lah jawapan dia. Okay, bilangan tepi ya. Seterusnya kita lihat kepada soalan C, iaitu bilangan darjah. Okay, bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Kena ingat tu, darjah mesti 2 kali bilangan tepi. Hasil jawapan darjah mesti nombor genap lah. Senang cerita, 2 kali bilangan tepi. Okay, tadi kita jawab tepi kita tadi 7. So 2 darab 7, 14. As simple as that. Itu sahaja. Okay, kita lihat bilangan darjah tadi kenapa 14 ya. Kita tengok penerangan sedikit lah. Okay, kita lihat darjah bagi bucu pertama. Okay, darjah bagi bucu yang pertama, dia kata adalah 2 kerana tepi dia. Okay, ni kita ada 2 tepi yang menghubungkan satu ni. 1 kepada 2, next 1 kepada 5. So dia ada 2 darjah, ada 2 arah. Okay. Next, darjah untuk yang titik 2 pula ada 3. Tengok ada 3 cabang dia. Dia keluar daripada bucu tu ada 3 cabang. Means kita ada 3 darjah. Okay. Sama dengan D3, dia ada 2 cabang, so 2 darjah. D4 ada 3 cabang, 3 darjah. Okay. D5 keluar pun 3, means 3 darjah. Tapi D6 hanya ada 1 sahaja yang keluar daripada dia, iaitu menghubungkan 6 ke 5, 1. Kita jumlahkan semua akan dapat 14. Okay, ini cara panjang dia. Ya, cara mudah sajalah kita buat 2 kali tepi. Okey, senang kan? Kita lihat yang contoh seterusnya, masih melibatkan graf mudah. Okey, soalan dia, nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah berikut. Dia minta awak nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah. Okey, kita lihat yang soalan pertama ni zigzag gitu kan. Okey, kita selesaikan satu-satu ya. Untuk soalan yang A, bilangan bucu dia senang kan? Kita boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bilangan bucu 7. Terus tulis 7. So bilangan tepi awak boleh kira. 1, yang line biru tu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Tengok E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. So tepi sama dengan 7. Next, darjah adalah 2 darab tepi. Okay, 2 kali tepi. So, 2 darab 7, awak dapat 14. Mudah ya. Kita lihat dalam B pula, kita ada A, B, C, D, E, F, G. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita ada 7 bucu. Tepi, tengok E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9. So, kita ada 9 tepi. So, darjah 2 kali tepi, 2 darab 9 dapat 18. Senang ah? Sekarang, apa maksud berbilang tepi dan gelung pada graf? Okay, gelung mungkin senang lah. Awak tahu gelung kan yang awak buat hula hoop. Sekarang berbilang tepi. Okay, berbilang tepi tadi awal-awal cikgu ada mention. Macam maksudnya daripada kita punya point, let's say daripada point A pergi point B, dia ada 2 cara tau. Bukan limit kepada satu line. Ada 2 line yang menghubungkan dua-dua bucu ni. Kita lihat contoh secara visual. Okey, sekarang kita lihat berbilang tepi dahulu. Okey, berbilang tepi dia melibatkan 2 bucu. Kaitan antara 2 bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi, exactly apa yang cikgu mention tadi. Tapi still lagi kiraan dia bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Ini still fix. Okay. So
So kita lihat ni. Okay, ini tepi. Ni tepi kan? Ni tepi. So yang ini ni tengok P dengan T ni, awak tengok. P dan T adalah bucu yang dihubungkan oleh dua jenis tepi. Tengok, ada dua tepi, ada dua cara. So ini kita panggil berbilang tepi antara bucu P dengan bucu T. Okay. Next, gelung. Okay. Gelung ni, obviously kita nampaklah sini dah ada gelung kan, yang bulat pada point tu. Dia hanya pada satu titik dia ada gelung. Okay. Melibatkan satu bucu. Satu bucu sahaja. So, tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Bucu asal. Okay. So, ini masih juga sama. Bilangan darjah setiap gelung mesti 2. Dia pergi, patah balik. Itu bilangan darjah gelung. Ya. Okay, ini gelung. Semoga jelas ya. Jangan confuse. Kita lihat contoh yang seterusnya melibatkan berbilang tepi dan gelung. Okay, raja di sebelah menunjukkan suatu graf mempunyai gelung dan berbilang tepi. Nyatakan, macam tadilah, nyatakan bucu, nyatakan tepi, nyatakan darjah. Okey, jom kita lihat. Kita punya bucu, ada P, Q, R, S, T, U. Berapa tu? 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita pun tulislah V, kita punya set V V berteks P, Q, R, S, T, U. Wajib dalam bentuk set macam ni. Tanda set curly bracket. So bilangan dia kita dapat 6. Sini kita dah dapat 2 markah. Senang kan? Alright, sekarang penyelesaian bagi soalan P melibatkan tepi. Lihat E1, E2, E3. Kita kira bilangan tepi kita ada berapa? 6, 7, 8. Okey, untuk gelung kita kira satu tepi. Okey. 10. Untuk yang berbilang tepi dia dikira sebagai individual edge. Setiap satu awak kena kira. So total kita ada 10. Alright. So penyelesaian dia kita bukan tulis E1, E2 sampai E10 tau. Itu salah. Kita kena tulis pasangan bucu, set pasangan bucu. So tengok E1 P menghubungkan Q. PQ. E2 P menghubungkan U. PU. E3 PU. Okey. PU juga. Tengok cara penulisan set. Kalau awak nampak PU ni berulang, maksudnya itu adalah berbilang tepi. Next, E4 QR, E5 QU, E6 RS, E7 RT, E8 yang ke-8 tengok. S boleh pergi balik S lah. Senang cerita kita buat SS. Kalau awak nampak huruf yang sama tulis macam ni, itu maksudnya ada gelung dekat titik tu. SS. E9 ST, E10 TU. Okay, total bilangan unsur bagi tepi adalah 10. Seterusnya soalan melibatkan bilangan darjah. Ingat lagi sekali ya. Tapi kita check lah, kita tengok ya. Okay, untuk bucu P kita ada 3 cabang keluar daripada P. Okay, 1, 2, 3. Sebab tu kita tulis tak ada 3. Next, kita lihat untuk Q kita ada cabang dia pun 3 juga. Q ke P, Q ke R, Q pergi ke U. So ada 3. Next, kita lihat R. R 1, 2, 3. Okay, S 1, 2, 3, 4. Sebab ingat gelung masih ada 2 darjah. So S 4. T 1, 2, 3. Okay. U pula 1, 2, 3, 4. Okay, kalau kita totalkan semua bilangan darjah kita dapat 20. Sama macam tadi lah. Maksudnya kita ada 10, sisi jarak 2 pun kita dapat 20. Ya. Next kita lihat contoh seterusnya. Kali ni dia minta awak lukis. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okay, kita punya bintik ataupun bucu 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia berikan pasangan bucu kita 1 berhubung kepada 2, 1 hubung kepada 4, 1 hubung kepada 5.
2, 3, 2, 4, 3, 4. So di sini awak nampak tidak ada gelung, tidak ada berbilang tepi. Kalau tadi ada nombor yang 22 misalnya kata, itu ada gelung. Ataupun 15, repeat lagi sekali 15. Itu berbilang tepi. Tapi tak ada kan? Tak ada, simple. Lukis je 5 dot. Macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita letak je 1, 2, 3, 4, 5. Ikut urutan lah kan. Lepas tu kita hubungkan ikut pairing dia. Dia bagi 1 kepada 2. Buat garisan 1, 2. Next, 1, 4. 1, 5. 2, 3. 2 kepada 4. 3 ke 4. Dah siap. Macam tu sahaja. Okay, kita lihat yang seterusnya. Kita ada PU, PT, QT, QS, RS, RU. Still tidak ada gelung, tidak ada berbilang tepi. Kita ada titik bintik PQRSTU. Kita letak je PQRSTU tu 6, okey. Kita ada 6 ni, kita tak 3-3 lah atas bawah kan. Sambungkan PU, PT. Next, QT, QS. Seterusnya RS, RU. Cross je. Jangan takut silang, tak ada masalah pun. Okey. Mungkin lukisan awak sedikit lain. Ada pelajar pernah tanya, cikgu saya terlukis lain sedikit lah cikgu. Mungkin dia punya apa tu, kedudukan tak adalah straight kan, mungkin terbuka sikit. Tak ada masalah, yang penting pasangan bucu tu betul. Tidak ada masalah. Okay. Kita lihat contoh soalan yang melibatkan kita perlu lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okay, kita ada PQRS, set V dia, set H dia, okay, set ini. Ya, PP, PQ, PS, QS, QS, QR, SR, RR. Okey, kita kena kenal pasti dulu tau. Ya, pasangan bucu gelung berbentuk A. Maksudnya dia berulang. Okey, kita lihat siapa yang berulang di sini. RR, PP. Maksudnya sini adalah pasangan bucu gelung. Ada gelung dekat point itu. Next, kita lihat pasangan bucu berbilang tepi, dia mesti AB dan AB. Maksudnya dia berulang 2 kali. Dia repeat dengan 2 kali. Kita ada QS, QS. So, sinilah pasangan bucu berbilang tepi. Kita lukislah. Okay, kita ada 4 bucu kan? Tak jelah 4 dot ni macam ni. P, Q, R, S. And then kita follow dia punya ni. Pasangan bucu E ni. P, P. Kita buatlah gelung kat situ. Okay. Kita tengok PQ. P ke Q. Next, PS. Lepas tu, QS. Kita ada 2 arah kan? Kita buat macam ni. Satu sekali. Sekali kat sini, sekali kat sini. Okay, ini bukan gelung ya. Ini bukan gelung. Ini still consider berbilang tepi. Cikgu lukis lengkuk sikit. Kalau gelung dia mesti pada satu point sahaja. Jangan confuse tang tu. Okey, kita sambung. QR S menghubung ke R. Next RR gelung. Macam ni lah kejadian dia. Lihat satu lagi soalan. Okey, kita kena ingat pasangan bucu gelung masih AA. Dia berulang. Kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak ada gelung di sini. Dia tak ada berulang nombor dia. Okey. Kita lihat pula berbilang tepi ada ke? Okey, tengok 16, 16. 27, 27, 57, 57, 34, 34. So ada 4 pasangan bucu berbilang tepi. Yang selainnya ni tidaklah. Kita lukislah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita letak je dot tu. Tada, macam ni lah contohnya. Stylo pula gitu lah. Okay, ada 7 kat tengah. Next, kita hubungkan lah. Okay, kita ada 16, 16 berbilang tepi. 27, 27. 57, 57. 34, 34. Cikgu buat macam ni sebab cikgu nampak tadi dia punya pairing tu ada 4 pairing yang berbilang tepi kan. So, cikgu buatlah susunan macam ni. Kadang-kadang kita boleh susun berbeza sikit. Tapi jawapan masih betul. Okay, next kita jawablah seterusnya pula 1, 7. Okay, 6 sambung ke 7, 3 ke 7, 4 ke 7. Okay, kalau kita punya gambar aja sedikit berbeza tak ada masalah pun. Dia tak ada lari sangat pun. Yang penting connection pairing bucu tu sama. Okay, kita nak tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan
Kita ingat semula darjah adalah 2 kali tepi. Means dia mesti nombor genap. Kalau darjah itu total dia genap, barulah graf boleh wujud. If nombor ganjil, tak boleh. Okey, kita lihat soalan yang pertama 3, 2, 2, 1, 3. Kalau jumlah kan dapat 11, nombor ganjil. Tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. Tulis macam tu sahaja. Lihat yang kedua, B. Okey, 2, 1, 1, 3, 3, 2 tambahkan dapat 12. So, kita boleh lukis sebab jumlah darjah adalah genap. Okey, kenapa nak kena genap? Sebabnya 2 darab tepi. 2 tu, sebab 2, faktor 2. So, maka tamatlah part 1 iaitu mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Jumpa di bahagian yang kedua. Bye. Assalamualaikum.